Percayalah, pembangunan di negara ini tidaklah lahir sehari dua. Sejarah tanah ini telah mengorbankan jutaan ringgit, keringat dan nyawa semata-mata untuk menggapai satu nama, Malaysia. Dari runtuhan Kota Melaka, kita bina Putrajaya. Dari keringat perjuangan pahlawan bangsa, kita bersatu padu untuk membangunkan Malaysia dalam apa cara sekalipun. Kita sebenarnya ada satu formula. Dan hari ini saya akan bocorkan demi keamanan rakyat Malaysia. Maka, terimalah maksud pidato saya yang berbunyi, Rukun Negara, Lambang Ketinggian Modal Insan. Assalamualaikum dan salam kemajuan saya titipkan buat anda semua. Rukun Negara merujuk ke arah semangat cinta akan negara dengan penyatuan kemajmukan masyarakat negara yang rumpun, hidup di bawah satu bumbung tanpa membezakan rasa, etnik, darjat dan agama melalui 5 prinsip rukun negara yang telah dicipta pada tahun 1970. Ketinggian modal insan pula merujuk kepada generasi muda berkemahiran menguasai industri 4.0 sejajar dengan peredaran digital. Tuntasnya, mauduk pidato Rukun Negara Lambang Ketinggian Modal Insan mengajak kita untuk mendalami dan memahami bagaimanakah kemampuan, kekuatan dan kehebatan Rukun Negara untuk membina dan melahirkan generasi muda berminda kelas pertama, seterusnya menjadi tunjang kemajuan negara. Ayo kita mulakan. Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Kedua, kesetiaan kepada raja dan negara. Ketiga, keluhuran perlembagaan. Keempat, kedaulatan undang-undang. Kelima, kesopanan dan kesusilaan. Frasa-frasa di dalam formula ajaib ini menjadi pegangan rakyat Malaysia untuk mengekalkan keamanan negara. Hari ini, saya akan kupaskan 2 daripada 5 rukun negara. Bagaimana kedua frasa ini dalam rukun negara mampu menjadi lambang ketinggian modal insan. Indikator saya yang pertama, kesetiaan kepada raja dan negara, tunjang keamanan negara. Masihkah kalian ingat, pada 20 Julai tahun 2020 yang lepas, negara kita Malaysia digemparkan dengan satu isu sensitif dan hangat tentang 2 remaja perempuan yang menconteng mural gegasi potret beberapa pemimpin negara di Taman Cahaya Alam Seksyen U12. Kes ini amat berat kerana bermain dengan imej agung dan pemimpin negara kita yang bersusah payah menjaga keharmonian negara. Ya, nampak biasa. Tapi impaknya sangat besar dan buruk kerana yang melakukan perbuatan keji ini adalah anak muda yang diharapkan untuk menjadi pemimpin negara pada masa akan datang. Selain itu, lihatlah anak muda kini yang menjadi keyboard warrior, mencaci, memaki pemimpin negara yang tidur malam memikirkan cara melandaikan kes COVID-19 dan program vaksinasi untuk membendung penularan virus yang melanda negara kita kini. Sikap adab dan hormat kepada raja dan negara seharusnya dititik dari kecil lagi untuk memastikan terlahirnya generasi muda yang berminda kelas pertama. Melalui rukun negara ini dengan menggunakan pelbagai cara dan bentuk hasil inovasi dan kreativiti kita, satu pemikiran dan kelakuan sepunya diyakini dapat diwujudkan untuk memperlihat unsur perkongsian perasaan kenegaraan yang sama oleh seluruh rakyat Malaysia. Hadirin sekalian, kita berpindah pula kepada indikator saya yang kedua, keluhuran perlembagaan menjamin keharmonian negara. Pada awal tahun ini, kita dikejutkan dengan pengumuman proklamasi darurat yang telah menimbulkan polemik dan perdebatan dari kalangan rakyat kerana ianya telah menggantung sesi parlimen sepanjang tempoh darurat berlaku. Jadi, dengan ini, adakah perlembagaan negara kita masih lagi luhur? Adakah ianya masih lagi dihormati? Mari bersama saya di dalam pengembaraan memahami keluhuran perlembagaan. Keluhuran perlembagaan. Dahulu kita ikrar setiap Isnin di perhimpunan sekolah. Tapi, adakah kita mengetahui definisi atau maksud kepada keluhuran perlembagaan? Keluhuran perlembagaan membawa makna ketertinggian dan keagungan undang-undang atau perlembagaan sesebuah negara. Sejurus itu, bangsa kita hidup penuh dengan budaya. Bangsa kita hidup dengan penuh bicara. Bangsa kita hidup dengan penuh tata susila. Perlembagaan dicipta untuk menjaga segenap manusia di seluruh Malaysia, untuk menjaga hak warga negara Malaysia, hak pemilikan harta, hak belajar, hak
perniagaan, hak asasi dan hak-hak yang tertera dalam perlembagaan. Perkara-perkara yang termaktub dalam perlembagaan bukanlah untuk menyusahkan kita. Ianya untuk memberi kebebasan dalam kehidupan. Ironi bukan? Perlembagaan untuk kebebasan. Ya, dengan adanya perlembagaan, tidak ada seorang pun yang boleh lari dari perlembagaan sedia ada. Termasuklah Majlis Raja-Raja. Kita beralih pula kepada indikator saya yang ketiga. Berteraskan kata kunci, bersatunya kaum negara makmur. Sejarah hitam yang telah meninggalkan parut luka yang masih segar tertulis di dalam media cetakan berasaskan sejarah. Sejarah itu adalah rusuhan kaum 13 Mei 1969. Maka peristiwa inilah menjadi asbab wujudnya rukun negara. Rukun negara adalah satu prinsip atau ideologi yang termatri pada 31 Ogos 1970, setahun selepas terjadi 31 Mei 1969 berlaku. Peristiwa berdarah, rusuhan kaum paling dahsyat di negara ini pada 13 Mei 1969 perlu menjadi pengajaran betapa pentingnya masyarakat berbilang kaum di negara ini untuk terus bersatu padu, hidup dalam harmoni. Amat merisaukan. Sehingga kini masih ada himpunan-himpunan anak muda yang masih berlawan antara mangsa, masih berlawan dengan kerajaan, masih derhaka dengan perintah raja. Oleh itu hadirin hadirat sekalian, kesimpulannya, kalau bukan kita anak muda yang bersatu padu menggembleng tenaga ke arah rakyat bersatu padu, negara harmoni dengan berlandaskan formula ajaib rukun negara agar dapat melahirkan generasi muda yang berkredibiliti, seterusnya menjadi pemangkin kemajuan negara agar negara Malaysia duduk sama rendah, berdiri sama tinggi dengan negara maju yang lain di seantero dunia. Jiwa-jiwa muda, anak muda ini seharusnya didedahkan dengan semangat juang kepada negara yang tinggi dan didedahkan dengan semangat patriotisme. Namun, ianya tidak memadai tanpa ilmu dan budi pekerti yang tinggi. Ayuh anak muda, kita bangkit demi negara Malaysia. Sekian dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aidin Badrisha mengundur diri.